نهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wa amma ba'du fal mukarram al muhtaram yang berbahagia lagi dimulakan tuan pengurusi surau Menara Embeng, seluruh staf jawatan kuasa, para pegawai serta kaki tangan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para haji, para hajah, pemuda-pemudi Islam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama sebelum daripada kita memulakan kuliah bersempena dengan Ramadan, kuliah zuhur perdana kita pada hari ini, berdahulu marilah kita sama-sama membukanya, yaknilah dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertamanya alhamdulillah kita berada pada 3 Ramadan, bulan yang sangat hebat. Yang mana Ramadan ni tuan-tuan perempuan diambil daripada kalimah Ramada. Apa maksudnya? Yang adalah panas. Dan dinamakan Ramadan kalau kita tengok dalam kitab. Misal kalau kita buka kitab Bustanul Arifin, yang telah dikarang oleh seorang ulama hadis, namanya Al-Imam Abu Lais, yang meninggal sekitar tahun 373 Hijrah. Yang inilah katanya, yang dikatakan Ramadan, dinamakan Ramadan turmadu fihi zunub, kerana bulan ini menghanguskan segala dosa kita kepada Allah. Bagaimana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita. Dan kerana itu bulan ini dinamakan sebagai Ramadan. Kalau Sya'ban itu yutasya'abu fihi khairun li Ramadan. Kalau Sya'ban yaknilah terpecah ataupun berkembang biaknya kebaikan, bercambahnya kebaikan untuk kita berhadapan dengan Ramadan. Dan Ramadan ini mukminin mukminat adalah bulan yang mana Allah hapuskan dosa. Dan kata sebagian pandangan bahawa Ramadan dinamakan Ramadan kerana apa? Asyadul hur, kerana bulan Ramadan ini bersangatan panasnya. Dan kebetulan kita juga diuji dengan cuaca fenomena alam yang dinamakan sebagai El Nino. Kita boleh letakkan apa saja nama, nak menyebut El Milah ke El apa. Manusia ni tuan-tuan perempuan memang dalam bab letak nama dia pandai. Kalau kena belah Amerika mungkin akan jadi El Josh ke. Kalau Taufan tu jadi Katrina. Kalau main belah Malaysia mungkin nama Taufan Pak Awang contoh. Jadi letaklah apa nama sekalipun, ianya adalah merupakan tetap bala dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena ingat pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadisnya tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Sunan Ibn Majah.
disebut, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yaknilah baginda telah bersabda, at-taibu habibullah wa taibu minadz-dzambi kama la dzanba lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda, orang yang bertaubat itu yaknilah mereka adalah merupakan kekasih Allah, dan mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah seumpama orang yang tidak ada dosa. Ni janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, sebab itulah Ramadan ini adalah merupakan satu bulan taubat. Kita berada pada fasa awal Ramadan, kita rebutlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu anqum minan nar. Pada awal Ramadan itu ada rahmat, pertengahannya ada keampunan, akhirnya pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, kalau sekiranya di awal Ramadan kita sudah tidak mendapatkan rahmat daripada Allah, maka jangan mimpi kita nakkan maghfirah, kita nakkan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ramadan ni tuan-tuan madrasah tarbiyah, kerana Ramadan ini seumpama sebuah universiti. Mana boleh semester pertama kita tak masuk, semester kedua kita tak masuk, tiba-tiba kita jumpa dengan pendaftar kita nak masuk semesternya ketiga, kita terus nak masuk ataupun tahunnya ketiga dan kita nak graduasi. Tak boleh tuan-tuan. Tak ada mana-mana universiti, kolej nak bagi kita buat macam tu, kecualilah universiti dan kolej tu bapak kita punya. Tu pun boleh tentu lagi. Dan begitu juga bila kita membicarakan soal universiti Ramadan, bahawasanya kita mesti melalui semesternya pertama, kita mesti melalui fasanya pertama, kita mesti meraih sebanyak mungkin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang berada di awal Ramadan. Baru nantinya kita akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya nanti bila Allah ampunkan kita, kita dibersihkan oleh Allah, laksana kain yang sangat putih, maka insya-Allah barulah kita boleh masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita tuan-tuan perempuan, kalau rumah kita tu cantik, mana dengan tilenya, mana dengan shillingnya, hebat rumah kita, kita hias, memang sangat cantik. Tiba-tiba datang satu hamba Allah bagi salam, kita melihat dia tetamu kita, cuma kita tengok pada tetamu kita itu agak sedikit comot, mungkin kaki dia, kata orang Kedah, berlomoh. Tengok baju dia berdermen, tak tahu main daripada ceruk mana, ceruk Tok Kun ke ceruk mana, tak tahu tuan-tuan. Memang tengok teruk. Jadi kita akan ambil air, ambil satu gayung air, bagi dia basuh kaki, bersihkan badan dia, paling tak ada kaki dia mesti basuh, supaya bila dia masuk rumah kita tu, rumah kita tak kotor. Ini kan pula jannah Allah Ta'ala, jannah Allahnya indah, jannah Allahnya cantik, jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala nya penuh dengan nikmat. Maka sudah tentu sebelum daripada Allah menerima kita masuk ke dalam jannahnya, ke dalam syurganya, maka Allah kena sediakan filter. Dan Ramadan ini adalah merupakan filter. Ramadan ini bulan buat kita membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah syurga Allah menanti kita. Walaupun selama ni kita pernah buat dosa, mungkin kita pernah minum arak, mungkin kita pernah berfoya-foya, mungkin kita pernah berzina, mungkin kita pernah tikar nombor ekor, mungkin kita pernah tidur dalam kuliah, contoh. Jadi banyak dosa kita buat. Datang Ramadan tuan-tuan puan-puan, Allah hapuskan insya-Allah. Hebat macam mana dosa tuan-tuan, percayalah Allah ampun. Walaupun mungkin nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukumkan sesuatu perkara hanya berpandu benda zahir. Contoh orang berzina, dia tak kena rejam atas dunia, dia tak kena hukuman Allah atas dunia, dia tetap akan direjam di akhirat. Itu hukumnya kita belajar. Tetapi tuan-tuan, segala-galanya duduk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak ampun, bila-bila masa dia boleh ampun. Kalau dia nak masukkan dalam syurga, bila-bila masa dia boleh masukkan. Sedangkan agung sultan yang hidup atas dunia, bagi mereka yang ada kesalahan, sultan boleh ampunkan, agung boleh ampunkan. Ini kan pula Allah Azza wa Jalla. Ini maksud apa yang ingin anda sebut kepada tuan-tuan yang lepas-lepas, yang sudah-sudah, yang telah berlalu, biarkan dia pergi.
Jangan kita ungkit, jangan kita ingat lagi, jangan kita merasakan diri kita ni stres, berat. Sebab apa? Memikul dosa. Jadikan Ramadan sebagai bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma jangan tukar hadis tadi. Ana selalu sebut, boleh kata setiap tahun ana sebut, orang Melayu ni dia tukar hadis Nabi. Ramadan awalahu kurma, wa awsatuhu kami golek, wa akhiruhu kuih raya. Ni masalah dia. Awal-awal Ramadan beli kurma penuh troli, tuan-tuan. Tanya nak bawa pergi mana? Ni nak derma kat Palestin ke? Dia kata dah. Ni anak cucu menantu semua makan hok ni Ramadan satu troli. Tu awal Ramadan. Masuk pertengahan Ramadan, kurma tamar tak nak tengok dah. Dia tengok apa? Kami golek. Sikit hari lagi mungkin pergi bazar Ramadan, lembu golek, kerbau golek. Tengok pusing, bapak punya besar je. Mungkin sikit hari lagi. Datang akhir Ramadan, tak ada dah. Tak ada dah tuan-tuan, nak doa ke nak apa, tak ada. Tambah malam raya lagi tak ada. Malam raya penuh duduk belah jalan tar. Cari jubah lelong. Cari apa lagi, tuduh lelong. Dengan orang-orang kena lelong, tuan-tuan. Syaitan tepuk tangan. Sedangkan malam raya doa kita sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebut dalam kitab bahawa beberapa malam yang kalau kita berdoa, doa kita makbul. Pertama, doa awal bulan Rajab. Kedua, doa malam nisfu Sya'ban. Ketiga, malam Lailatul Qadar. Keempat dan kelima, malam 2 hari raya. Dan juga ada ulama sebut malam Jumaat. Ini antara malam-malamnya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Sya'ban hari itu mungkin adanya sabut nisfu Sya'ban. Soal ada setengah pihak dipertikai berkaitan dengan bab sambutan nisfu Sya'ban tu dia punya pasal. Kerana amalan para salafus soleh, mereka sama sekali tidak pernah meninggalkan amalan di malam nisfu. Kerana pada malam itu ditentukan oleh Allah soal jodohnya, soal matinya, soal rezekinya bagi 1 tahun. Allah tentukan pada malam itu. Cuma bila digazetkan pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita sudah terlepas malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan puan-puan, Lailatul Qadar sedang menanti kita. Ayuh kita bangun mencari Lailatul Qadar, malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah tu tee off. Mukadimah kuliah. Tak nak tunggu penuh. Tak nak tunggu tu segak betul-betul. Masuk dalam sesi tazkirah ni, mata dia betul-betul clear. Jadi kita bagi cerah dulu. Sebelum kita masuk pada beberapa hadis yang mana insya-Allah akan kita kongsi sama-sama pada kuliah zuhur pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Hadis muttafaqun alaih. Yang inilah disebut daripada Sirina Abdul Rahman bin Sakhrin ataupun gelarannya Sirina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang inilah baginda pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mana kasih kepada hamba, sayang kepada hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeru kepada Jibril, nada Jibril. Allah akan memanggil Sayyidina Jibril alaihissalam, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan. Allah akan sebut kepada Jibril bahawa Allah Ta'ala kasih kepada hamba sekian-sekian, kepada si fulan sekian-sekian. Fahbibhu, maka Sayyidina Jibril alaihissalam akan kasih kepada hamba berkenaan. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril kasih. Fayunadi fi ahli sama', maka Sayyidina Jibril alaihissalam akan menyebutkan kepada mereka yang berada di langit, di kalangan para penghuni langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghuni langit Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan ayah Pin, bukan Nabi Kohar, ayah pun ke ayah apa, tak ada. Yang duduk di langit Allah Subhanahu wa ta'ala, penghuni langit Allah Subhanahu wa ta'ala, terdiri di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut oleh Jibril kepada seluruh malaikat, sama ada malaikat yang memikul arsy Allah Ta'ala, hamlatul arsy,
sama ada malaikat hafazah, sama ada malaikat-malaikatnya lain, mereka semua akan kasih kepada hamba-Nya telah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi, kemudiannya pula disebut innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala mana mengatakan kasih kepada seseorang fulan, maka disebut akhirnya disampaikan kasih itu bagaimana penghuni-penghuni yang berada di langit akan kasih, dan begitulah juga penghuni-penghuni yang berada di bumi, mereka juga akan kasih kepada hamba berkenaan. Sebab itu di kalangan para awliya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dikasihi oleh penduduk yang berada di bumi. Orang akan kasih kepada ulama, orang akan kasih kepada tutup guru, tatkala mana tuan-tuan, bila mana penghuninya berada di bumi mengasihi, kasih sayang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni ibu bapaknya dimulakan oleh Allah, kita nak menjadi hamba-Nya benar-benar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak menjadi musuh Allah, kita tak nak menjadi teman kepada syaitan, kekasih kepada iblis. Kita nak menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kasih kepada seseorang lantaran kerana dekatnya dia kepada Allah, takwanya dia kepada Allah, makhluknya duduk di bumi tidak akan bermusuh kepada dia. Tetapi bila mana hamba itu melakukan maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah, kemungkaran kepada Allah, sebaik bagaimana manusia di bumi kasih kepada dia, di peringkat asalnya Allah akan campakkan rasa benci. Allah akan jadikan di kelilingnya itu sebagai musuh. Dan ini yang disebut dalam kitab Nasahul Ibad. Kalau dia ada kawan dekat pejabat, kawan dia akan bermusuh dengan dia. Kalau dia ada jiran dekat rumah, jiran dia akan musuh dengan dia. Dengan sebab dosa dan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pada hari ini tuan-tuan, kita membincangkan hadis berkaitan dengan mereka yang menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, yaknilah di kalangan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tutup guru ni tuan-tuan, orang kasih. Mungkin bila ada jawatan dalam politik, pegang kedudukan dalam negeri, waktu tu mungkin musuh tak nak mengakui. Tetapi bila mana sudah tidak ada lagi jawatan, orang pergi ziarah, orang pergi tengok. Sebab apa? Allah muliakan tutup guru serta para alim ulama. Sebab tu kita tengok bila mana tutup guru sakit, pemimpin akan pergi ziarah. Orang akan pergi ziarah. Sebab apa? Mana datang rasa kasih itu. Walaupun mungkin warna politik itu berbeza, rasa kasih itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyemaikan rasa kasih sayang di kalangan hati para hamba-hamba. Ini semua kerja buat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tak suka. Dan hari ini tuan-tuan pun tengok, Perdana Menteri kita pergi ziarah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tuan-tuan pun tengok tempoh hari Perdana Menteri kita menzari Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Siapa yang datangkan sifat kasih sayang itu? Kalau tidak, ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadis yang kita maksudkan pada hari ini, yang kita bincang tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuba kita tengok hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sariyah fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtimu qul huwallahu ahad falamma raja'u dhakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Hadis muttafaqun alaih. Mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah telah diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah ummahatul mukminin. Sayyidatina Aisyah ni banyak menyimpan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila mana wafatnya Nabi, maka para sahabat radhiyallahu taala alaihim, mereka belajar, mereka menadah dengan para isteri Nabi. Dan isteri Nabi ini tuan-tuan, gelarannya ibu kepada orang yang beriman. Sebab itu bila mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram bagi sahabat berkahwin dengan isteri Nabi.
Kerana apa? Ini kemuliaan, pengkhususan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi. Siapa-siapa pun tak boleh kahwin dengan isteri Nabi. Kalau isteri Tok Imam, lepas Tok Imam meninggal, habis tepung iddah, Tok Bilal boleh balas. Tak ada masalah. Tuan-tuan pun berkenan kat siapa-siapa, suka hati ya. Abi Abadi pun masih dalam tepung iddah. Habis tepung iddah, tuan-tuan nak masuk punya pasal tuan-tuan lah. Cuma janganlah sampai bila isteri cakap suami buat sidang media, tak patut Syekh. Benda rumah tangga kita haram cerita pada umum, haram tuan-tuan. Kecuali pada Tok Hakim tak apa. Pada Tok Guru nak tolong selesai masalah rumah tangga dia tak apa. Tapi kalau kita cerita pada umum, bini dia cakap ni tak boleh, ni haram tuan-tuan. Bini cakap suami, standard lah. Dah banyak orang kata tak apa ustaz, kami sanggup dicakap. Sebab Ustazah Bahaya memperkenalkan teknik cakap beruang, jadi tak ada masalah. Dan sekarang pun tuan-tuan seronok pergi ziarah beruang panda. Tahun ni puasa jangan makan lemang lah, mahal tuan-tuan. Bulu habis banyak tak ada. Beruang panda makan banyak, minta maaf lah. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, jadi Aisyah ni dia mewarisi ilmu Nabi. Ilmu Nabi ni tuan-tuan diwarisi oleh para isteri baginda. Kalau ilmu tuan-tuan tu, isteri waris ke tak waris? Kalau ilmu hok tak baik tu, bini tak waris pun tak apa. Kalau ilmu yang baik-baik, bini waris tak apa. Ni kalau ilmu cerita Piramli. Balik kerja ada cawangan yang lain. Balik lambat duduk kelentor kan, bos bagi banyak kerja. Ilmu tu bini tak ambil tak apa. Ilmu kalau bini nak ambil, biar ilmu yang baik-baik tuan-tuan mukmin. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab tu sahabah, kalau kita tengok Sayyidina Abu Hurairah, walaupun dia meriwayatkan hadis beribu daripada Nabi, tapi dalam bab rumah tangga Nabi, Abu Hurairah tak tahu. Dalam bab bagaimana Nabi berkasih mesra dengan isteri baginda, maka Abu Hurairah tidak tahu. Begitulah juga dalam bab bagaimana Nabi dengan anak-anak, apa yang berlaku dalam rumah Nabi, Sayyidina Abu Hurairah tidak tahu. Dan kerana itu Sayyidina Abu Hurairah mesti belajar daripada Sayyidatina Aisyah, ataupun di kalangan perawi-perawi yang punya pertalian kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang kita bincangkan hari ini datangnya daripada Sayyidatina Aisyah. Maka disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar seorang sahabah ke dalam sebuah sariyah. Apa dia sariyah? Sariyah ini adalah merupakan peperangan yang tidak disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak turut serta, Nabi tidak bersama-sama, Nabi cuma menghantar sahabah. Maka itu sariyah. Kalau peperangan yang Nabi ikut, maka itu dipanggil sebagai ghazwah. Peperangan yang Nabi ikut, Badar ghazwah. Dan Muqtah itu sariyah. Nabi tidak ikut. Kalau peperangan Badar, Nabi terlibat. Sebab tu bila kita sebut sariyah, tuan-tuan boleh faham automatik. Nabi tidak terlibat, Nabi tidak turut serta. Tapi kalau kita sebut ghazwah, bagaimana Nabi SAW mengepalai, Nabi terlibat. Hari ni kuliah agak jam sikit. Sebab apa? Semi sintetik tak ada, full sintetik tak ada. Aku nampak minyak atar. Jadi ni pun tak boleh minum batal puasa juga. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Jadi dihantar seorang sahabat ni. Sahabat ni nama dia Kulsum Ibnu Hadmin. Tu nama sahabat ni. Dia memimpin pasukan Islam di dalam sariyah. Maka disebut dia di dalam peperangan sebagai general perang, memimpin sariyah. Dan bila mana tiba waktu solat, maka disebut dia juga yang menjadi imam. Dia menjadi pemimpin dan dia juga menjadi imam. Zaman kita sekarang jarang-jarang jumpa pemimpin yang boleh jadi imam. Kalau boleh pun tiba-tiba akan ada secara langsung. Semua ambil gambar habis. Sebab apa? Jarang jumpa. Memang jarang jumpa tuan-tuan. Bukan maksudkan dalam negara kita, tempat lain lah. Jarang tuan-tuan tengok pemimpin dalam masa yang sama dia boleh jadi imam. Sebab nak jadi pemimpin yang jadi imam, dia mesti kena ada ilmu. Mana boleh jadi tu imam tak ada ilmu? Tak boleh. Tuan-tuan pun kalau nak panggil suruh jadi tu imam, bukan tu imam maghrib pun, tu imam lohok lah pun. Semaya Zohor suruh jadi tu imam, menggeletak dia nanti. Selak-selak hari bulan kita rokok punya lama, pelik sebab apa? Mana pergi tu imam tak bangun-bangun, tu imam lari habis. Tak ada tu imam dekat depan. Jadi tuan-tuan puan-puan, zaman Nabi, sahabat dia pemimpin dalam medan peperangan dan dia juga boleh menjadi imam. Cuma sahabat ni tuan-tuan disebut
setiap kali sembahyang dia akan mengakhirkan bacaan selepas Fatihah, dia akan baca suratul Ikhlas. Tahu suratul Ikhlas? Kalau pergi belah utara, abang makcik tu ni makcik baca surah Al-Ikhlas. Tabalakum dia cari tak jumpa. Dia kata tang mana surah Al-Ikhlas? Makcik cari tak jumpa. Abang surah Kulhu jumpa selalu. Abang Al-Ikhlas cari tak jumpa. Last kali dia abang makcik baca daripada Baqarah, daripada Fatihah pi pada Baqarah, semua makcik baca Ikhlas dia kata. Mana ada tak Ikhlas? Semua Ikhlas. Tu makcik-makcik belah kampung. Abang Kulhu baru dia tahu, oh Kulhu. Abang surah Al-Ikhlas bela tak jumpa. Jadi tuan-tuan puan-puan, sahabat ni setiap kali selepas baca Fatihah, dia akan baca Kulhu. Dia akan baca suratul Ikhlas. Rakaat pertama pun dia baca Al-Ikhlas, rakaat kedua pun dia baca Al-Ikhlas. Dan apanya dia buat, Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat apa yang dia buat. Dan kerana itu bila mana sahabat balik, falamma raja'u, bila mana mereka pulang, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka telah mengadukan hal ini kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi buat, dah tentu sahabat tak tanya. Maksudnya sahabat ni buat, Nabi tak nak buat. Sahabat tak pernah dengar Nabi baca macam tu. Sebab tu bila mana sahabat balik, depa pakat pi tanya pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saluku li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tolong tanya kepada Kulsum ni, kenapa dia telah melakukan perbuatan berkenaan. Maka bila mana dia tanya, fasa'aluhu faqala, maka dijawab oleh Kulsum, li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Yaknilah katanya kerana pada suratul Ikhlas adanya sifat Ar-Rahman. Surah ini merupakan sifat Ar-Rahman dan aku gemar membacakan surah ini. Aku tenang membacakan surah ini. Maka Nabi pun sebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Tolong maklum kepada dia, Allah kasih kepada dia. Ini hadis muttafaqun alaih. Dalam Sahih Al-Bukhari nombor hadis 7375. Dalam Sahih Muslim nombor hadis 813. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi ini. Yang pertamanya tuan-tuan puan-puan, bukan bila satu benda tu Nabi tak pernah buat, kita tak boleh buat. Dan tentunya yang sahabat ni buat, Nabi tak pernah buat, tapi ada Nabi sebut. Yang kamu buat ni bid'ah. Yang kamu buat ni sesat. Yang kamu buat ni finnar, masuk neraka. Ada Nabi sebut macam tu? Nabi tak sebut. Walaupun apa yang Kulsum ni buat, Nabi tak pernah buat. Sebab itulah zaman kita ni, jangan kita mudah berhujah. Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Nabi mana ada buat morek. Jadi kita pun tak boleh buat morek. Morek ni bid'ah. Buat morek masuk neraka, dia kata. Jadi ni kepala otak yang memahami sunnah dalam konteksnya sangat sempit. Ini pemahaman yang tidak betul. Jamu orang makan, takkan tak dapat pahala. Hang bagi tahu orang buat morek tak boleh. Nyapi makan tadarah ke dia mamak. Tengok malam tadi Nigeria lawan bola dengan Perancis. Kalah Nigeria, Perancis menang 2-0 kan. Yang tu tak bid'ah pula. Sebab apa tak kata bid'ah? Ada lepas Nabi tarawih, Nabi pergi tengok bola. Nabi duduk kedai nasi kandang, pelita ke apa, ada Nabi buat logo tu. Mana ada? Yang hampir duduk sebab apa? Tu tak bid'ah. Jadi tuan-tuan puan-puan, ni yang nak sebut ni maksud hadis Nabi. Bukan bila Nabi tak buat, kita tak boleh buat langsung. Dalam konteks kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih kita kepada Nabi, selama mananya kita buat itu tidak membabitkan benda maksiat, tidak membabitkan perbuatan yang melampau, silakan. Kita dibenarkan buat dalam konteks kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang melampau tak boleh lah. Contoh hari ni sembahyang Zuhur 4 saja-saja, dia kata tak apalah, hari ni bulan puasa, bulan Ramadan, aku nak buat sembahyang Zuhur 20 rakaat kerana aku kasih kepada Allah Ta'ala, kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lah, tu melampau. Tu syarak tak ajar macam tu. Nak perbanyakkan solatnya sunat, silakan. Tapi nak buat yang wajib, nak modify pandai-pandai, tak boleh. Ini bertentangan dengan syariat. Tak pun disebut tak apalah, sebenarnya maulid kali ni kita buat lain daripada yang lain. Kita tembak bunga api 71 dah. Contoh, tak boleh. Ini nama dia melampau. Tapi dalam konteks kita buat jamuan, kita bagi orang makan, kita panggil anak yatim, kita panggil kawan-kawan kita, jiran kita, benda yang baik, jamu orang makan, it'amut tu'am.
kita buat benda yang baik, adakah kita tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Tu pun tengok bawak lambuk duduk depan. Zaman Nabi ada bawak lambuk? Ada. Pukul 11 pagi hantar ada. Mana ada apa ambil hadis mana? Pukul 11 pagi orang main hantar ada bawak lambuk kat rumah. Main tazkirah dapat 2 in 1. Ilmu pun dapat, bawak lambuk pun dapat. Tapi siapa cepat nak. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ni pengajaran daripada hadis ni. Yang keduanya pula, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Para sahabat dalam mereka berhadapan dengan sesuatu masalah, maka mereka akan menjadikan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat rujukan mereka. Zaman kita Nabi tidak ada, Rasul tidak ada. Yang ada di zaman kita pewaris Nabi, al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama dia punya plural, kalau singular dia alim lah, banyak jamak ulama. Ulama ni Nabi sebut apa? Pewaris kepada para Nabi. Jadi bila ada masalah, rujuk kepada ulama, tanya kepada tok guru yang ilmu mereka muktabar. Contoh bulan yang lalu kita heboh tentang isu Cadbury. Bila mana ada DNA babi, kita pelik bila mana berlaku. Dan isu ni syarikat Cina kafir punya, syarikat orang kafir punya. Tapi yang bergaduh ustaz sama ustaz dalam internet. Tu kata tak berapa nak cerdik. Bergaduh bab apa? Bab istihalah. Benda istihalah benda baru. Kalau Imam Syafi'i dia membenarkan kepada 3 keadaan. Dalam bab kulitnya disama, ulatnya keluar daripada bangkai, dan juga dalam bab cukanya bertukar daripada arak secara tabi'i. Tak dimasukkan garam walaupun sebutir, bukan proses kimia. Bila mana dibicarakan konsep istihalah, masyarakat jadi keliru. Orang jadi pening. Dah tu buka puasa kali ni, bila mana kita pergi buka puasa, banyak hari ni buffet Ramadan di hotel-hotel yang menggunakan barangkali cuka arak, dia kata boleh. Sebab apa? Dah jadi cuka, tak jadi arak lagi, wine vinegar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini masalah. Bila mana kita rujuk bukan kepada alim ulama yang mutabar. Contoh dalam konteks negara kita sekarang, kita masih banyak lemak sawit yang boleh kita guna sebagai bahan alternatif bagi menggantikan lemak babi. Jadi adakah kita ni mencapai tahap darurah untuk kita menggunakan secara berleluasa konsep istihalah? Ini kita kena tahu. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi, dia merujuk kepada apa yang berlaku di Jerman, kajian yang dibuat di sana, dan benda-benda berkaitan dengan isu halal haram ini bendanya sangat sensitif, yang bukan boleh kita bicarakan isu istihalah itu dalam keadaan kita nak masyarakat berpegang kepada istihalah tanpa mereka tahu kedudukan dan situasi dia. Macam sekarang ni kita sambut Ramadan, tuan-tuan musafir naik Firefly daripada Subang pergi ke mana, Bayan Lepas, tak sampai pun 1 jam. Takkan kita nak buka puasa dalam keadaan kita naik pesawat tu tak sampai pun 1 jam? Walaupun ayat Allah Ta'ala sebut faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, kita boleh buka puasa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang musafir. Tapi dalam konteks keadaan kita sekarang, musafir peluh setitik pun tak keluar, naik pesawat, apakah jadahnya kita nak buka puasa? Jadi tuan-tuan cerdikkan nama dia. Macam dalam konteks istihalah ni, dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan, kita banyak lemak sawit yang boleh kita guna sebagai bahan alternatif bagi menggantikan lemak babi. Takkanlah kita nak guna juga lemak babi tu. Kita nak menghalalkan konsep istihalah ni. Jadi kena tengok pada keperluan. Hari ni tuan-tuan, benda halal haram ni jangan buat main-main. Ni orang perempuan masuk bulan Ramadan, dia pakai gila buat kuih raya. Dia guna brus tu. Brus tu hari ni di pasaran banyak bulu babi. Dia letak syalit atas apa, atas kuih raya dia tu. Lepas tu bawa main dekat Menara Embeng. Hari open house dia panggil aku makan. Aku balik tahajud tak bangun terus, kelam terus. Tak tahu lagu mana tak tahu makan. Jadi tuan-tuan, benda ni kena jaga-jaga hari ni. Sebab tu dalam konteks kita sekarang ada masalah, rujuk kepada alim ulama yang mutabar. Rujuk kepada tok-tok guru, mereka yang arif, mereka yang pakar. Bukan semua ustaz tahu semua perkara. Ada orang yang arif bab halal, ada orang mungkin bab muamalah, ada orang mungkin bab fiqh yang tertentu, dia alim, dia pakar. Ada orang mungkin dalam bab qanun jenayah, dia pakar bab tu. Jadi kita rujuk kepada orang yang ahli dia. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ni pengajaran daripada hadis ni. Bukan kita rujuk pada kawan kita, bukan kita rujuk kepada jiran kita, rujuk kepada ulama dalam masalah hukum hakam. Tak boleh kita buat sebarangan.
Yang ketiganya pula berpandukan kepada hadis ini, mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah. Apa sahajanya kita buat, tatkala mana kita kasih kepada Allah, kita cinta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan kasih pada kita. Cuma masalahnya, sejauh mana kita kenal Allah Ta'ala? Tuan-tuan, kenal Allah macam mana? Adakah kita kenal Allah dengan kepahamannya sebenar? Menurut acuan Ahlussunnah wal Jamaah, hari ini semua orang cuba bercakap tentang Allah. Dan kita pun masih hangat, tak habis-habis lagi isu kalimah Allah, isu Bible dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bulan Rajab, 2 bulannya sudah, kita mengadakan sebutan Al-Isra' wal Mi'raj. Banyak penceramahnya hadir terang bab apa? Bab Allah Ta'ala. Cuba kita tanya pada dia, kita tanya kepadanya ceramah tu sendiri. Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah Ta'ala. Allah tu macam mana? Duduk kat kanan ke, kat kiri ke, kat depan ke, kat belakang ke? Cuba tanya dia. Kalau nya ceramah tu sendiri tak boleh jawab, lagu mana Allah Ta'ala, beratlah tuan-tuan. Kan, berat. Nabi jumpa dengan Allah, jumpa macam mana? Sebab tu bila mana pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas mana berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, maka sahabat tanya kepada baginda, macam mana baginda jumpa dengan Allah Ta'ala? Maka baginda jawab apa? Bila kaifiyatin, tanpa cara, tanpa kaifiat. Nak cerita macam mana? Laisa kamisli syai'. Sebab tu dalam bab pemahaman tentang Allah ni kena faham jelas. Kita ni semayang, ni lagi nak semayang Zuhur, orang tanya sebab apa semayang? Aku sembah Allah Ta'ala. Allah tu macam mana? Dah 50 tahun, 60 tahun semayang, macam mana Allah Ta'ala? Tak boleh jawab tuan-tuan. Kena Allah, macam mana kena Allah Ta'ala? Tak boleh jawab. Dan Allah ni tuan-tuan, kita kenal sifat 20. Berpandu ke sifat 20, cara kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itunya kita mengaji Faridatul Faraid, kita mengaji sifat 20. Ini perbahasan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau anda mengaji dengan guru anda, Tuan Guru Haji Saleh Musa, kalau tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sebagainya, ini terkeluar daripada perbincangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan kena tahu, Ahlussunnah wal Jamaah ni apa dia? Yang ikut Quran, yang ikut sunnah, yang betul-betul ikut apa yang Nabi bawa, yang membawa jemaah perjuangan Nabi, yang meletakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Maka ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang mungkin dalam bab sifat 20 hebat, dalam bab membicarakan solat Allah hebat, tetapi duduk di luar perjuangan Islam, bahkan menentang perjuangan Islam, ni pun bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah wal Punnah nama dia. Sebab apa? Dia menentang kembali Islam yang dia sendiri faham. Sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, dia mesti ada ciri-ciri tu. Dan kita kena gentar, kita kena takut. Sebab Nabi habang, umat aku terpecah kepada 73 golongan. Hanya satu golongan sajanya masuk dalam syurga. Nyalin semua tak ada. Syiah tak ada, Murji'ah tak ada, Mu'tazilah tak ada, Qadariyah tak ada, Jabariyah tak ada, Ayah Pin tak ada, apa lagi, Nabi Qahar tak ada. Semua tak ada. Bomoh buaya pun tak ada. Semua tak ada tuan-tuan. Tu semua syirik, tak ada. Yang masuk dalam jannah Allah Ta'ala hanyalah Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan. Jadi kena faham bagi betul. Sebab tu sahabat ni tuan-tuan, dia suka dalam sembahyang dia baca surah Al-Ikhlas. Sebab apa? Pada surah itu ada sifat Ar-Rahman. Dia nak menanamkan rasa cinta dia, rasa kasih dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam sembahyang, tuan-tuan berada pada rakaatnya pertama, katalah tuan-tuan baca lepas Fatihah Izaja, tiba-tiba masuk rakaatnya kedua lepas Fatihah, tuan-tuan pun baca Izaja, surahnya sama, bilangan ayat sama, berpandukan hadis ni boleh, tak ada masalah. Dan nyantu saja surahnya dia tahu. Dalam sembahyang jangan pula kita baca, contoh dalam rakaatnya pertama kan kita bawa Al-Ikhlas, mai rakaatnya kedua tiba pula suratul Baqarah, tu tak boleh. Dia bacaan rakaatnya kedua tak boleh panjang lagi daripada bacaan rakaatnya pertama. Rakaatnya pertama tu kita baca panjang sebagai kita tunggu orang lain masuk dalam saf. Jadi kita diperbolehkan memanjangkan bacaan. Dan memanjangkan bacaan dalam sembahyang ni pun tengok waktu dia. Kalau maghrib tu jangan tiba surah Yasin mula. Maghrib tu waktu dia pendek, Isyak silakan. Subuh silakan. Subuh tu pun dalam konteks kita sekarang, kawan yang nak pergi kerja apa semua. Dia tak boleh lama-lama. Janganlah pula kita baca panjang, baca pendek-pendek. Yang beringatkan makmum yang duduk di belakang kita. Tu kaedah kita mengerjakan sembahyang.
Jadi jangan pula kita memberatkan makmum di belakang kita, tak boleh. Sebab tu dalam konteks hadis yang kita bincangkan pada hari ini melibatkan bacaan dalam solat. Sebab tu mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, bila kita adakan sesi tazkirah sebegini, barulah kita boleh mendapat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita boleh menjadi seorang abid. Barulah kita boleh menjadi seorang yang betul-betul memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau tanya semua abang dia hamba Allah. Tuan-tuan, pernah berlaku di zaman Sa'id bin Musayyab. Siapa dia Sa'id bin Musayyab? Beliau adalah merupakan menantu kepada Sayyidina Abu Hurairah. Suatu masa beliau berjalan dengan seorang anak saudaranya yang bernama Bakrin ibn Khunas. Bila berjalan, kata Bakrin ibn Khunas, ra'aitu aqwaman yusalluna wa yata'abbaduna. Aku telah melihat satu kaum yang mana mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sedang bersemayang. Mereka semayang dan juga mereka sedang beribadah. Ni kata Bakrin ibn Khunas. Dan kemudian disebut afala tata'abbadu ma'a haula'il qaum. Adakah kamu wahai Sa'id bin Musayyab tak nak join sama-sama, tak nak beribadah bersama-sama dengan kaum berkenaan? Ini jawapan, ini soalan yang ditanya oleh anak saudara dia. Sa'id bin Musayyab ni seorang ulama besar Madinah. Bukan ulama kecil-kecil, ulama besar. Menantu kepada Abu Hurairah. Sampai disebut banyak perempuan yang cantik yang cuba pinang diri dia, dia tak mau. Dia pilih anak Abu Hurairah. Sebab apa? Dia memahami itu merupakan shortcut untuk dia beroleh ilmu Allah Ta'ala. Dapat anak tuk guru, dapat ilmu tuk guru. Itu kaedah yang dibuat oleh Sa'id bin Musayyab, menantu kepada Abu Hurairah. Dan kalau tanya daripada awal, siapa nama menantu Abu Hurairah, kita tak boleh jawab. Kalau tanya ulama besar, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa tahu? Banyak tak tahu. Dan kalau tanya nama pemain Nigeria, walaupun kulit gelap, bergelik semua, kenyih, baru nampak gigi. Dan dia boleh habang seorang-seorang, daripada goalkeeper dan sampai midfielder, sampai striker, semua dia tahu. Tapi tanya nama tutup guru, tanya nama alim ulama yang hebat, dia tak tahu, tuan-tuan. Jadi kembali kepada cerita tadi, bila mana Bakrin ibn Khunas tanya, kenapa kamu tak nak beribadah dengan kaum berkenaan? Maka dia pun sebut, apa yang mereka lakukan itu bukan ibadah. Tetapi yang dikatakan ibadah, mesti ada 3 perkara. Yang dikatakan ibadah, kalau kita nak menjadi seorang abid, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti kena ada 3 perkara. Yang pertama, at-tafakkuru fi amrillah. Dia mesti berfikir tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kena fikir masalah yang berlaku kata diri umat Islam. Apa yang sedang berlaku di Syria, apa yang sedang berlaku di Iraq, apa yang sedang menimpa umat Islam di Myanmar. Ini semua dia kena fikir, tuan-tuan. Pelajar Malaysia yang kena rogol di Indonesia, dia kena fikir. Ini isu umat, ini maruah, tuan-tuan. Bukan main-main. Hari ni dalam keadaan jenayahnya banyak, kita tak boleh kata tak apalah, akulah. Semayang akulah, semayang hampa punya pasal. Yang penting bila aku main semayang ni, aku rasa aku ni kira kemah dah. Aku ni memang confirm lah penghuni syurga. Dia duk rasa macam tu. Dalam konteks Islam ni, tuan-tuan, kita tak boleh kira diri kita. Kita mesti mengambil cakna terhadap apa yang berlaku dalam perkara berkaitan dengan urusan agama Allah. Baru kita boleh jadi seorang abid. Yang keduanya pula disebut wal wara'u an maharimillah. Kita kena warak daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Apatah lagi bila mana kita duduk dalam bulan Ramadan. Ulama sebut kita kena perhati dengan apa, juadah apa yang kita bersahur, juadah apa yang kita berbuka, siapa yang masak. Jangan kira sedap. Walaupun yang masak tu tudung tak pakai. Bulu dada pun duk nampak kan, masak bagus ya. Tangan tu dia, kuku tu dia kalah. Kalah Pontianak Sunda Malam kan. Tengok dia punya kuku tak kira, janji sedap. Dia dalam konteks ni kena jaga. Kita kena warak. Bukan semata-mata dalam isu makanan. Dalam isu, banyak isu hari ni. Sebab anda salah seorang auditor halal. Auditor halal. Anda bernaung bawah PEHMA. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok hari ni soal pencuci bajunya, softenernya, pelembut fabriknya, ini semua melibatkan bahan kritikal. Tuan-tuan pergi umrah, beli jubah Haramain mahal. Beli jubah Dubai mahal, harga 200-300. Tiba-tiba balik nak pergi tarawih, basuh guna sabun yang ada lemak babi, tak kacau. Guna pelembut fabrik yang ada lemak babi. Lagi satu ni untuk orang lelaki. Bulan ni 4 tak boleh merokok kan.
Kajian daripada Profesor Simon Chapman daripada Universiti Sydney, Australia, menyebutkan bahawa filter rokok mengandungi hemoglobin babi. Jadi sebab tu ambil kesempatan Ramadan ni kita tak isap dah, tinggal terus rokok tu tuan-tuan. Kebanyakan filter rokok semua ada darah babi. Jadi kalau kita warak, baru kita ni boleh menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang kedua disebut oleh Sa'id bin Musayyab kena warak. Yang ketiganya pula apa? Yang ketiganya wa ada'u faraidillahi ta'ala. Kita mesti melaksanakan kefarduan, kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh semayang, kita semayang. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh puasa bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan. Allah kata sebulan penuh kena puasa bulan Ramadan, kita pun puasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Ada orang jadi tak puasa Ramadan, dia tukang, tak apa laku puasa sebulan penuh bulan Syawal ada. Nah, tolong angkat tangan siapa tak puasa hari ni. Aku nak telefon Jawi suruh mai tangkap tu. Tak ada, kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Bukan semata-mata puasa. Kalau Allah sebut kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kamu qisas, surahnya sama dalam surah Al-Baqarah, maka kita mesti melaksanakan segala perintah Allah. Hudud Allah Ta'ala, sebab apa tak nak buat? Sebab apa tak nak laksana? Ini juga kefarduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa perlu kita melihat kefarduan Allah dalam konteksnya sempit? Kita nampak dalam bab haji, kita nampak dalam bab sembahyang, kita nampak dalam bab puasa, kita nampak dalam bab zakat. Lagi apa lagi yang kita nampak bila kita sebut soal kefarduan. Tetapi bila mana melibatkan soal pelaksanaan undang-undang jenayah syariah, yang ni tuan-tuan sebagian orang dia tolak. Dia kata tangguh, tak realistik, kena raih masyarakat pelbagai bangsa, masyarakat majmuk. Jadi tuan-tuan, kita tidak boleh menjadi seorang yang abid. Tu bukan hamba, tu bukan kuli. Kuli Allah ni tuan-tuan, apa Allah perintah semua dia kena buat. Dia tak boleh memilih, oh ni aku suka, oh ni aku tak suka, oh ni aku nak buat, oh ni aku tak mau buat. Tak boleh. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan bulan untuk kita melatih diri kita taat kepada segala perintah Allah. Kalau masuk waktu kena buka, tuan-tuan tak boleh buat warak, tak apalah. 7.30 aku tak mau buka, 7.29 aku tak nak buka. Aku nak buka sejam lambat. Sebab apa? Aku warak hari ni. Tak ada, tu bodoh namanya. Tu jahil. Dalam bab berbuka kena bersegera. Siap lambung kurma lagi. Tengok tu imam start motor, Tok Bilal start motor, Nabi Majid kurma dia lambung. Tunggu Tok Bilal azan nak skor tu hat-trick tu 3 biji sekali masuk dalam mulut dah. Tu kata hebat. Dalam bab nak buka puasa punya nak perfect masa tu. Tak nak terlewat satu saat pun. Tapi dalam babnya lain, sebab apa kita terlambat? Brunei buat, kita dah terlambat tak buat lagi. Dalam bab ni kita masih berpolemik tak habis-habis lagi. Sedangkan kita bangsa majoriti, kita agama majoriti. Pedulikan apa orang kafir kata, apa non-Muslim sebut, peduli kan? Sebab apa? Kita bangsanya asal, kita agama majoriti. Peraknya undang-undang Islam dah buat lama zaman Syekh Hasan buat masuk. Undang-undang Johor walaupun hanya ada 23 fasal, dah lama cerita pasal hudud. Undang-undang di Terengganu zaman Sultan Zainal Abidin, 25 tahun memerintah, dah lama melaksanakan hukum Allah. Sampai disebut zaman Sultan Zainal Abidin, hukuman qisas 3 pernah dikenakan, 2 kepada Melayu, 1 kepada Cina. Membuktikan bahawa hukum Allah tidak ada double standard. Sebab tu di Brunei, hang India ke hang Cina ke hang apa, hang duduk di Brunei, hang kena ikut undang-undang di sana. Buat kena hukuman. Cuma dalam konteks hari ni masyarakat agak terkeliru. Bila mana ada kenyataan pada setengah pihak, oh kita buat untuk orang Islam dulu, ni tak kena pada anak. Dia undang-undang mana boleh ada double standard. Kita pergi negara siapa pun, kita kena ikut undang-undang dia. Dan siapa pun tinggal dalam negara ini, meraihkan asal negara ini, sebuah negara yang asalnya Islam, dia kena ikut. Dia kena ikut. Bila kerajaan laksana, dia kena buat. Dia tak boleh. Sebab tu dalam konteks ni tuan-tuan, kita tak mau. Sultan Zainal Abidin buat lama undang-undang Pelabuhan Kedah, undang-undang apa Paduka Tempera Datuk Tuan di Kedah, dah lama sebut tentang hukum Allah. Sebab apa? Sekarang ni tuan-tuan, kita memberikan 1001 alasan untuk lari daripada kefarduan yang telah difardukan oleh Allah, sedangkan dalam masa yang sama dalam bab kefarduan Ramadan kita boleh taat. Ini soalan yang mesti tuan-tuan kena tanya. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, benda ni yang suka nak sentuh dalam sesi tazkirah pada hari ini.
Kan sebab tu mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah 3 benda ni. Tolong ingat. Yang terakhir yang sebut tadi pesanan daripada Sa'id bin Musayyab. Cuma satu riwayat sebut ditambahkan satu lagi at-tafaqquhu fid-din. Mefaqihkan diri kita di jalan agama Allah Taala. Tafakuh ni apa? Kalau mengaji dekat dengar tazkirah macam ni laksana berenang atas permukaan air. Tapi kalau kata tafakuh dia menyelam sehingga hidung tu sampai pada dasar sungai. Tu nama dia tafakuh. Kan mengaji kitab, menadah, kan khatam kitab daripada kulit ke kulit. Bukan tengok kulit depan habis kulit belakang, isi tengah tinggal. Jadi yang tu tak mau. Orang tanya khatam dah, Quran khatam. Kan khatam, dia kata habis dah ustaz, habis dah. Kan malam pertama Ramadan habis dah khatam, dia kata kulit ke kulit. Tengok Quran muka depan kali muka belakang, dia kata. Khatam dah tu kulit ke kulit. Tu hang tengok kulit saja. Tu tak nama khatam. Tu nama dia mangkuk hayun nama dia. Jadi mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah sebab Ramadan ni banyak ibadahnya boleh kita buat. Ayuh kita kembali kepada fitrah agamanya sebenar. Kita menjadi seorang graduasi Ramadan yang hebat insya-Allah. Kita nakkan skornya tinggi, pointernya hebat supaya kita boleh menjadi seorang pelajar yang cemerlang bila mana habisnya Ramadan mendapati KPI Allah Subhanahu wa taala. Menepati standard muttaqin yang Allah nak. Itunya kita nak. Bukan bila mana masuk Ramadan ni kita tak fikir mana pun. Yang fikir berkaitan dengan persiapan raya. Sedangkan Ramadan ni tetamu Allah. Tetamu Allah yang duduk depan kita. Ni tetamu hukmai depan. Dia kata aku hari ni sebenarnya siap semua ni bukan nak sambut hang. Aku nak sambut ada lagi satu tetamu nak main minggu depan. Alangkah kecilnya hati tetamu yang duduk depan kita. Macam itulah dengan Ramadan. Kita buat persiapan ni yang pening kepala ni, beruban habis kepala. Duk pikat baju raya anak, kasut raya anak. Bini pun nak baju baru, handbag baru, semua baru belakang. Hok lelaki minta bini baru sampai sudah tak boleh-boleh. Depa dapat lama dah. Jadi tuan-tuan duk pikat tu duk pikat beruban kepala, pikat sebab nak sambut Syawal. Bukan nak sambut Ramadan. Kalau tuan-tuan fikir sambut Ramadan nak fikir. Malaysia ni ada banyak maktab fish. Duit gajinya besar tu berapa banyak setutun yang kita dah bagi pada sekolah agama. Tanah-tanah wakaf berapa banyak yang kita dah beli. Untuk kita pastikan adanya pelaburan kita ada akhirat. Paling tak ada anak yatim berapa yang kita bela. Gaji besar-besar tak salah. Tuan-tuan pergi rumah anak yatim ambil seorang bela. Walaupun tak duduk dekat rumah kita, kita sponsor. Full sponsor. Sampai dia besar, sampai dia berjaya, sampai dia ke Menara Gading mudah-mudahan. Berapa besar pahalanya bakal diberikan oleh Allah pada kita. Jadi pada hari ini cukuplah sekadar itu dahulu apa yang boleh anda sebut kepada tuan-tuan perempuan sebagai tazkirahnya kedua pada hari ini di dalam bulan Ramadan di Menara Embeng ni. Dan mudah-mudahan warga Menara Embeng yang banyak mendapat ilmu ni insya-Allah menjadi warga Ramadan yang terbaik.